Hai, selamat petang. Assalamualaikum kepada cat lovers semua. Okey, hari ni kita sangat bertuah sebab kita ada tetamu khas yang sangat-sangat baik hati dan juga penyayang yang akan bersama dengan kita dan akan share info tentang cara memilih sikat. Kenapa penting perkara ni? Sebab kadang-kadang kan kita mungkin salah faham ataupun terlalu banyak sangat produk di pasaran sampai kan kita tak tahu yang mana satu kita nak pakai. Tapi hari ni kita akan jemput sebentar lagi Puan Siti Noraini. Kembar dia dah masuk dah. Alhamdulillah Puan Siti Norhana. Okey, kita akan tunggu sebentar lagi sampai Puan Siti Noraini kalau Puan Siti Noraini masuk, minta komen supaya nanti senang saya nak invite beliau. Okey, kenapa perkara ni penting? Sebab kita faham dekat pasaran terlalu banyak sangat sikat. Kadang-kadang pakai sikat ni sebab apa yang berlaku dekat cinta kasih, kita nampak dekat klinik pakai sikat ni, kenapa dekat rumah saya salah pakai, macam tu. So okey, saya nak semua yang menonton, kalau yang belum lagi masuk, jom tag kawan-kawan. Semalam saya tengok 15 orang rakan-rakan Puan Siti Noraini yang dah join kita punya group, minta tag dulu. Share tag dulu supaya takut dia orang terlepas. Tag nama kawan-kawan dulu supaya nanti bila kita jemput Puan Siti Noraini semua dah ready. Jom cepat tag kawan-kawan yang masuk yang dah join, yang mana nak tonton ni, supaya nanti kita jemput Puan Noraini. Dia lagi bersemangat ni. Saya tadi dah PM, dah WhatsApp beliau. Beliau tengah baru habis grooming kucing. So sekejap lagi kita akan jemput Puan Siti Noraini. So saya harap semua yang menonton ni ready. Sediakan pen dan juga kertas, mungkin ataupun nanti mungkin boleh buat screenshot. Nanti kita akan jemput Puan Siti Noraini. Dia mungkin akan share contoh-contoh sikat yang sesuai dan juga tak sesuai untuk kucing. Kalau ada yang menonton tu, jom invite kawan-kawan cepat. Kita dah tak sabar dah ni. Kita dah tak sabar nak jemput tetamu yang istimewa dari Selangor. Dari Selangor. Kita sangat berbesar hati sebab Puan Siti Noraini sanggup untuk berkongsi. Okey, so kita akan tekan butang sekarang. So saya minta kalau ada yang menonton ni nak tag nama kawan-kawan tu, jom tag supaya nanti lagi orang kata lagi ramai, lagi meriah. Okey, Puan Siti Noraini. Okey, sekejap saya nak tekan butang invite. Approve. Mari kita jemput Puan Siti Noraini. Saya harap nanti siapa yang nanti tepuk tangan untuk Puan Noraini untuk bagi semangat pada beliau. Okey, tengah edit sekejap Yalah, maksudnya kan kita pakai teknologi kadang-kadang ambil masa sikit. Saya tak sabar ni nak dengar perkongsian Puan Siti Noraini berkenaan tentang sikat. Okey, sebentar Okey, jom siapa yang menonton ni, jom tag nama kawan-kawan. Waalaikumsalam Puan Aida Cassandra. Ni ada lagi daripada Perak katanya. Saya harap Puan Siti Noraini, saya dah add. Nanti mungkin ambil masa sikit lah. So siapa yang dekat sini, jom love. Jom kita bagi sokongan moral dekat Puan Siti Noraini. Like. Bagi heart. Love. Cek komen. Anda komen dari mana? Nanti kita akan jemput kawan. The decline the live very okay. So mungkin sekejap saya akan tekan lagi sekali. Mungkin ada masalah teknikal. Sekejap, tak apa, insyaAllah. So siapa yang ready? Okay, Puan Siti Noraini akan masuk sebentar lagi. Sesiapa yang nak jadi tetamu kita, just komen di situ nanti. Okay, wow! Tepuk tangan dekat Puan Siti Noraini. Banyaknya. Hai, Assalamualaikum Puan. Terima kasih saya ucapkan. Okay, boleh tak kenalkan diri? Mungkin ada yang belum kenal Puan. Boleh kenalkan diri dan nama, dari mana? Assalamualaikum. Saya Noraini. Dia kita pause. Pause. Okey, tak apa. Ada problem sikit. Okey. Selamat datang. Assalamualaikum. Saya Noraini daripada Rawang. Saya
owner kepada Little Iron Cat House sebuah grooming secara home base lah. Okay. So hari ni Dok Cinta kasih jemput saya untuk ceritakan pasal sikat kucing. Okay. So nanti Okay, saya dah berapa? okay. Cuma dalam bidang kucing bidang cat show saya tak adalah lama sangat. Baru je masuk dalam setahun lebih macam tu, and dalam akhir tahun 2019, so baru setahun lebih lah. Dalam terlibat dalam fun cat show dan juga international cat show. So masih lagi Wow, belajar dan belajar. hebat Puan. Kerja kalau ramai yang menonton tu yang tengok, uyo banyak ni bintang-bintang bekal. Cik Ahmad Nisa. Hai Kak. Ni kawan Puan Siti Nuraini ni. Okay. So, okay, apa yang Puan boleh kongsikan sebelum kita masuk dekat sikat? Kenapa penting kucing untuk buat grooming? Okay, buat grooming belum masuk sikat lagi Okay. Kalau Kita grooming go through dulu biasanya sambil tunggu kawan-kawan kita masuk. okay, Hai intro Tuan tu Hanif. Okay, grooming kita ada, actually kita nak grooming kucing ni bagi dia bersih. Bila dia bersih, dia jadi sihat. Bila dia sihat, kita bersihat. Simple. Itu je grooming. Okay. Tapi kalau grooming ni, kalau kita masuk dalam bidang grooming punya bahagian lah. Grooming dia ada dua bahagian, satu dry grooming, satu wet grooming. Dry grooming macam kita korek telinga, potong kuku, sikat. Okay. Kalau wet grooming tu kita mandikan dia. Tu dia. Dua bahagian dalam grooming. So, tapi yang saya review tadi, grooming actually untuk bersihkan dia. Bila dia bersih, dia sihat, kita pun sihat. Betul. Okay, maksudnya kalau kucing kita bersih, lepas tu wangi, kita nak peluk pun happy, lepas tu ahli keluarga kita pun gembira. Compare dengan kalau macam kucing tu bulu kusut, lepas tu bau kepam, badan penuh minyak. So tu akan menyebabkan anak-anak kita pun tak nak peluk, betul. Okay, so inilah saat-saatnya Puan Nuraini akan kongsikan macam mana kita nak pilih sikat kucing? Okay, kita persilakan Puan Siti. Okay. So, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua. Okay, hari ini saya nak share lah pasal sikat kucing. Okay. Sikat kucing ni kalau orang biasa mungkin dia kata, kenapa tak guna sikat manusia je? Orang punya biasa kan. Pun boleh juga, tapi kalau boleh, untuk manusia lain, untuk kucing lain. Okay. So kita ada sikat kucing. So kenapa kita perlu sikat kucing? Okay. Kenapa kita perlu sikat kucing? Pertama sebab kita nak membantu dia membersihkan diri dia sendiri. Okay. Selama ni dia bersihkan dengan menjilat bulu saja. Okay, menjilat bulu tapi bahagian top coat, maksudnya belah atas. Coat bulu Ni ada jilat untuk bersihkan diri, mandikan diri. Okay. Tapi kita sebagai cat parent, kita tolong dia lagi dengan membersihkan sampai ke undercoat. Maksudnya bawah bulu sekali. Okay, so that's why kita perlu menggunakan sikat yang betul dan cara yang betul. Kalau tak gunakan sikat yang betul, jadi kita sikat pun umpama menggarukan dia. So dia garu dia sendiri je, tapi tak ada efektif. Betul. Okay. So yang pertama kita nak tolong dia. Nak tolong dia bersihkan diri. Kedua, bila kita sikatkan dia, dia akan merangsang blood circulation, maksudnya bila kita sikat sampai undercoat bawah bulu, so dia akan merangsang peredaran darah di bawah kulit bulu kucing tersebut. Jadi bila bulu kucing peredaran darah tu sihat, elok, jadi pertumbuhan bulu tu lebih baik lah. Betul. Itu saya nak share dua reason kenapa kita perlu sikat kucing dan kenapa kita perlu pilih sikat yang betul lah. Ada tak? Oh, dekat belakang Puan tu ada. Sebelum ni Cik Ahmad Isa dia ada komen. Ada buat record tak? Saya dari Aman Channel Malaysia YouTube. Kalau ada record, boleh Tuan. Nanti kita akan rakam. Okey, di belakang Puan tu ada banyak jenis sikat. Okey, boleh Puan kongsikan apa beza? Nanti orang yang pernah ada pengalaman tu dia tahulah, tapi yang kita start daripada orang yang macam basic, yang sangat basic untuk orang awam, orang awam tahu. Boleh Puan kongsikan?
Okey, sekarang ni kita ada banyak sikat kat sini yang saya letakkan, termasuk kat luar daripada video ni sebenarnya. Okey. Tapi saya nak kategorikan dululah sikat kucing Sikat kucing kita bahagikan kepada 3 bahagian. Okey. Ya, 3. Pertama, sikat untuk bulu. Yes, 3. Okey, pertama sikat untuk bulu pendek. Kucing bulu pendek. Okey. Yang kedua, sikat untuk bulu kucing yang panjang, bulu panjang, long hair cat. Okey. Yang ketiga ialah sikat untuk digunakan untuk servis kucing. Okey, servis kucing dan kejap lagi saya cakap. Wow. Okey, pertama boleh saya teruskan Boleh. kategori yang pertama. Boleh. Saya pun So, sedang yang belajar. Saya pun sedang belajar. Kau jadi macam lecturer pula mengajar. Kongsi. Tapi saya nak share lah apa yang saya tahu Boleh. Okay, yang first tadi saya cakap sikat untuk bulu pendek bulu kucing yang pendek. Okay, kita ada sikat tu ada 3 jenis sikat yang kita ada. Pertama ialah slicker brush. Okay, slicker brush ni ialah sikat yang biasa buat ada di pasaran Saya tunjuk Slicker brush macam ni. Okay. Boleh nampak tak? Nampak. Okay, siapa yang nampak sila komen. Kita bantu Puan Nuraini. Okay. Saya tak nampak komen sangat dekat skrin ni. Okay, ni stiker ni. Okay. Dia ada besi besi yang macam bengkok sikit dan atas dia ada pin. Okay, ada macam ala pearl sikit. Okay, ni slicker brush. Slicker brush untuk kucing bulu pendek. Tu yang pertama Tadi ada cakap 3 kan. Okay. Yang kedua, kita panggil dia ball breezer brush. Macam ni. Nampak tak? Okay. Dia ada brush. Warna hitam tu brush Tapi atas dia tu dia ada macam ala pin tapi dia plastik. Macam bulu landak sikit-sikit, kecil-kecil, hedgehog. Yes, macam bulu landak. Tapi jangan risau tak tajam. Memang sesuai untuk bulu kucing pendek So ni ball breezer brush. Kalau kita sebut ball breezer brush, bahasa Melayu dia bulu babi kalau asal yang asal the original one. Okay. Tapi kat pasaran dah ada. Yes, ball. BOAR. Betul ke? Babi hutan, babi hutan. Dekat pasaran. Okay. Dekat pasaran kita dah ada yang untuk suitable for Muslims boleh guna kita ada sintetik sikit. So kita tak akan gunalah yang baju punya kan. Okay, so kita yang ni ball breezer brush. Okay. Dan seterusnya kita hair brush. Hair brush macam ni. Hair brush. Dia macam ala kasut kiwi punya brush. Kasut kiwi punya brush. Kan? Tekstur dia macam ni. Okay. Tapi the original one dia dibuat daripada bulu kuda. Horse. Ganas. Okay. So yang ini local dia Kan otak-otak tengok kan apa ni. Yang ni local saja Saya tak ada sebagai cat parent saya adjust mana yang boleh. Saya tak sepertinya beli yang mahal, tapi saya boleh beli yang affordable dan boleh sesuai dengan fungsi dia lah. So yang ni hair brush kita panggil. Apa beza tiga-tiga tu Puan? Tiga-tiga ni. Tiga ni. Okay. Tiga kalau dari segi jenama memang berbeza lah. Jenama ada fungsi tertentu. Kedua dari segi kualiti dia kalau lebih mahal sebenarnya ada keistimewaan tertentu by brand. Okay. Tapi dari segi penggunaan sangat sesuai untuk bulu pendek. Sebabnya bulu pendek so dia brush bulu yang mati dekat bulu yang padat. Bulu yang padat double coat ke, single coat ke, triple coat ke sesuai untuk ni. Oh maksudnya kalau adalah mana-mana. Kalau untuk bulu pendek should be kalau yang bagusnya idealnya tiga-tiga ke ataupun salah satu ke ataupun macam mana? Kalau yang untuk yang budak baru nak baby ada. Bagus soalan tu Okay. Kebiasaan customer akan guna yang ni. Slicker brush. Biasa.
Okay. Kalau pada saya suka yang ni. Bow Bristle Brush. Kenapa? So dia ada, kenapa? Sebab dia kalau tengok surface dia, okay, dia ada 2 layer. Satu bahagian brush, satu lagi yang pin plastik ni, dia lebih dalam lagi. Nanti dia dapat Okay, bila kita massage brush, lah. sambil massage sampai ke undercoat. Okay. Kalau yang ni, sticker brush yang cat parent banyak guna, okay, dia kalau tengok one layer saja. Jadi dia brush, kita kena tekan sikit. Kena lebih effort untuk tekan sikit sampai ke undercoat. Tu beza dia lah. Okay. Tapi yang ni tadi hair brush, luaran saja. Tapi kalau guna yang horse ni, yang original punya, dia sebab dia lembut, jadi dia mampu ke dalam sikit. Tapi pada saya, yang ni paling the best. Paling bagus yang tu. Best. Yang sintetik punya bow brush Yeah. Okey, bagus. Ya. Okey, ada tak yang satu brush? Ada siapa nak tanya tak? Kalau ada siapa nak tanya, yang ni untuk bulu pendek. Bulu pendek pun dah ada 3 berus. Tapi yang ramai orang pakai adalah yang biru tu. Tapi yang Puan Siti Nurhani yang paling suka yang hitam tu sebab dia ada 2 layer. Betul Puan Siti Nurhani? Kalau tu boleh kongsi tak berapa harga sikat tu just untuk kawan-kawan kita tahulah just untuk ni. Okay, kalau kat pasaran yang biasa punya macam ni lah, yang kualiti lebih mantap lagi Mantap. 100 lebih kat atas. Mantul lah, mantap betul. Mantap, tapi pada saya kalau you better beli yang lebih mahal dan tahan lama. Okay. Kalau you beli kalau kita beli yang mudah patah, okay, yang murah tapi mudah patah, tak berkesan sangat, jadi tak berbaloi. So kita hari-hari pun kita brush, tapi still lagi tak bersih lagi, bulu mati tak keluar lagi. Kita sapu je masih lagi gengkaman bulu-bulu. Jadi sikat yang betul lebih baik. Kalau yang ni berapa harga dia, Puan? Kalau yang Puan, yang mana ni? Yang ni yang bow brush tu. Yang ni bow brush ni. Yang ni bow brush. Harga bow dia brush 100 lebih. Wow. Tapi dia berbaloi lah kan. Ada jenama ada jenama Michael Angel, ada jenama Madan, All System, Mushroom pun ada. Itu peneraju utama tus untuk grooming kucing. Kata Allah membeli menang memakai, betul. Okey. Pada saya berbaloi. Pada saya berbaloi. Okey, tu untuk macam saya cakap tadi, bulu pendek. Okey, tu boleh share link beli ni kita Cik Aman Isa dia kata boleh share link beli sikat bow brush tu tak Kak Nurhani. Selalu akak beli kat mana? Shopee ke? Dekat Shopee pun ada. Shopee dekat ada mushroom, macam saya biasa mushroom Bristle bow brush. Nanti akan keluar lah berapa jenis mushroom keluarkan lah, company mushroom Global Pets yang keluarkan sikat-sikat ni lah. Okey, mushroom bow brush. Tekan kat Google mushroom cendawan tu. Mushroom Bristle bow brush. Bagus. Okey, Cik Aman Isa, Puan Nurhani dah menjawab soalan. Nanti boleh Google dekat Shopee ataupun dekat Google mushroom bow brush. Okey, so tu baru yang bulu pendek. Kita akan masuk ke bulu panjang, long hair. Okey, apa contoh sikat yang ada Puan? Okey, sikat yang ada kat saya, actually bulu long hair dia ada 2 jenis. Satu kita namakan pin brush. Pin brush. P-I-N. Pin. P-I-N. Brush. Pin brush. Okey. Satu lagi kita panggil dia steel comb ataupun aluminium comb. Okey. So pin brush saya memang tak ada, tapi saya dah print siap-siap gambar supaya orang boleh tahulah. Terima kasih Puan. Sebab saya
Okay. Walaupun saya ada kucing bulu panjang, okay, tapi sebenarnya nanti the end of this last kali saya explain nanti, saya akan perkenalkan satu sikat yang boleh guna untuk short hair dan juga long hair. Okay, Wow. penjimatan untuk kat parents. Okay. Tu kena tunggu sampai akhir rancangan so, ni. pin brush ya. Yes. Okay, so pin brush macam ni. Oh. Nampak tak? Ada siapa nampak boleh dia komen print. supaya nanti Puan Raini. Oh, besar gambar ada print tu. Saya A3 je wah. Wah. nak Semangat. bagi clear. Ya Allah, terbaik Puan. Puan Encik Muhammad Jeffrey kata terbaik. Tom Hani Nasrul live nak ada buat record. Okey, boleh nanti kita akan share, jangan risau. Okey. Tadi pin Okey, yang ni pun pin juga pin mushroom. Dia nama mushroom pin brush. Pin dia bentuk pin. Pin cucuk banyak-banyak. Oh. Okey. Tapi So, tak tajam saya kan? bagi gambar besar sikit. Wah, Tidak tajam. Oh, besar gila ni tak nampak, tak tahulah. Pin brush nampak Okey, jap saya buat. Okey. Okey, pin brush. Okey. Nampak. Pin brush. Okey, pin brush. Okey, pin brush satu jenis dalam untuk long hair, satu pin brush, satu lagi steel atau aluminium core. Steel atau aluminium tu ada satu lagi jenis elektroplasti. Nanti saya explain lah. Okey. So, ni jenis tak berapa nampak ke? Ini jenis sikat. Okey. Steel atau aluminium comb. Okey, nampak? Clear kawan-kawan semua? So, kat saya nampak Komen kalau nampak komen, buat love sikit. Lagi Puan Nuraini semangat nak share. Okey. Ya. Okay. So, this is steel atau aluminium comb ataupun ada tu dia jual elektroplasti punya comb. Okay. So yang ini ada kat sini ada jenama Sisi, ada jenama Madan dan juga Madan dan juga mushroom. Okay. So sikat ni khas untuk bulu panjang lah selain daripada tadi pin brush tadi. Okay. So boleh nampak Nampak. Beza kalau nampak kat sini. Okay. Ada satu kecil, ada satu besar, ada satu panjang. Okey. Ada panjang-panjang sikit. Okay. So beza cuma kepada jenis kucing saja. Kalau kucing tu bulu panjang sangat macam Persian, full breed Persian, so kita guna yang lebih lebih panjang sikit. Biasa dalam 3 cm. Yes, lebih lebar. So senang kita brush macam tu bagi dia kembang. Kembang kalau kita guna susah sikit. Okay, walaupun fungsinya sama dia elektrostatik. Kenapa kita pilih elektrostatik? Kita tak nak melekat bulu dekat bulu tu. Kita nak bulu tu kembang kembang sikit melekat. Dia ada ciri-ciri elektrostatik. Macam mushroom ni mushroom ni dia walaupun warna hitam, walaupun kita panggil steel atau aluminium, tapi mushroom ni dia jenis yang brand mushroom ni dia elektroplasti, so dia akan lebih efektif lah, lebih macam mana nak cakap, nak explain pasal elektrik ni, elektrik statik macam tu kan dekat bulu kucing So inilah jenis yang untuk bulu panjang. Yang ni So kalau ada dua tadi saya nak explain. Kalau macam apa tu, dulu-dulu kan kita ambil sikat rambut, kita gosok-gosok dekat kain. Lepas tu kita letak dekat kertas-kertas yang cari kertas tu terangkat. Betul, itulah elektroplasti. Saya guna bahasa sama juga dengan kucing. Sama dengan kucing pun bulu macam tu dia nak. Kalau dalam show pun kita nak lebih kembang, so kita guna yang lebih ada brand sikit lah. Ada yang ada fungsi elektrostatik sikit. Itulah kalau masuk cat show kembang-kembang Saya tahu. Tapi jangan ingat cat show pun kena brand tak. Okay, saya pun ada sikat yang
murah punya juga yang saya pun boleh gunakan. Okay, so ini yang biasa punya. Okay, biasa ada pun panjang juga, sama juga dengan yang branded juga. Okay, cuma bezanya dia bukan electrostatic. Okay, so kita sikat dia tak berapa nak naik. Lepas tu yang kedua, beza dengan tadi. Okay, kalau close up, okay, yang murah ni dia punya ujung dia rounded. Ujung ni dia macam tajam sikit. Dia mencuram. Okay, ni dia mencuram macam ni. Okay, kalau yang ni dia membulat, rounded. Jadi bila kucing menggunakan sikat yang biasa yang biasa tak ada ciri-ciri tajam sikit kat ujung, kucing umpama menggaru dia. Tapi bukan mengikat. Okay, dia keluar bulu yang mati tapi tak sebanyak kita gunakan yang ni. Yang ada ujung dia tirus. Dia lebih sampai ke undercoat. Tu beza. Actually memang ada sebab kenapa benda tu lebih mahal sedikit daripada sikat biasa. Tapi saya pun ada sikat biasa. Don't worry. Don't worry. Okay, wow. Sikat bulu panjang maksudnya dia ada dua jenis, satu pin brush, yang tu yang gambar tadilah. Yang tu apa beza pin brush dengan steel comb steel comb aluminium dengan steel ni? Apa beza dua ni Puan? Okay, kalau saya suka yang ni. Lebih cepat, lebih melekat. Oh, lagi cepat lagi Kalau melekat. saya rasa terlebih rajin, saya nak tiba-tiba saya dah mandikan kucing, saya nak nampak macam alah kembar-kembar semua, saya pakai ni lah. Sambil mengeluarkan bulu mati semua, tapi dia memberikan tekstur mengembang Dia bagi macam air ventilation. Kenapa sikat ni lebih mahal sikit kalau kat luar. Sebab contoh untuk sikat ni, dia setiap lubang ni dia ada air ventilation. Maksudnya ada ruang. Okay, bila kita sikat kucing tu, dia memberikan udara sikit di setiap celah-celah kucing. Celah-celah bulu kucing. Okay. Fluffy. Puan explain macam so ada reason kenapa. Macam engineer explain. Okay, faham. Kita share daripada share daripada pengalaman orang dan kita nak tahu kenapa sikat ni terlalu mahal, kenapa sikat ni murah macam tu. Tapi jangan risau, saya pun pengguna sikat yang biasa. Jadi saya pun macam tadi, saya pun ada sikat yang biasa. Okay, cuma bila saya pergi ke event tertentu khas, so saya akan gunakan yang khas punya. Okay, so cuma sedikit tips kat sini. Okay, ataupun yang ni lah lebih nampak Ni lagi besar. Di pasaran di pasaran saya bagi tips sikit di pasaran memang ada jual yang lebih murah dengan bentuk yang sama. Tetapi ada tambahan sedikit kat atas ni, ada pin bulat-bulat macam pearl. Macam sikat manusia kan ada bulat-bulat atas dia kan. Okay, so saya sebagai groomer tidak menggalakkan membeli sikat tu walaupun sikat tu untuk pet, untuk kucing. Kenapa Sebabnya kalau kenapa? Compare dia. Okay, comparison comparison Okay, sikat yang ada pearl walaupun shape yang sama pin brush, tapi dia ada pearl kat atas, bulat-bulat kat atas tu macam pin, walaupun hanya untuk kucing, tetapi bila kita sikat kadar macam orang kata dia kaut bulu yang mati tu lebih tinggi peratusan dia, termasuk mengaut bulu-bulu yang baru nak tumbuh. Oh, faham tak? Oh, kalau ada yang pearl tu rambut baru pun dia buang juga. Yeah, dia terkaut sekali. Tapi tak adalah banyak, cuma boleh gunakan, cuma lebih macam orang kata kalau dalam 20 bulu helai bulu kan, kalau guna yang ini dia sepatutnya 20 helai yang mati bulu tu, bulu mati tu dia brush dengan gunakan pin brush ni, so 20 tu akan keluar. Okay, tapi kalau gunakan yang ada pearl sikit macam bintik bulat-bulat kat atas ni, ada macam pin kat atas ni, so dia lebih sikit
30 helai dia akan keluarkan. Oh, wah. So kurang elok sikit. Botak lah budak tu baru. Bulu bau nak naik Kurang baru. elok. Okey, ni kita ada komen. Cik Ahmad Nisa dia kata faham. Bagus. Cik Muhammad Jeffrey pun dia kata faham. Ni Cik Muhammad Jeffrey dia kata lama tak dengar perkataan kaut ni. Ya Allah. Kaut bahasa kalau belah utara tu cak dia kaut. Bagus. Okey. Ada lagi Puan yang pasal rambut pula. Untuk bulu panjang ada 2 jenis sikat tu. Ada lagi tak? Ke ataupun ada yang servis yang nombor 3 tadi apa? Servis ada lagi kucing. satu kategori. Ya, Satu kategori, last kategori iaitu kita kategorikan kepada servis sikat servis. Pada saya lah. Okey. Sikat servis. Sikat servis ni yes. Sikat servis ni kita gunakan untuk macam kita bulu tu terlalu kusut. Bulu tu di shading, maksudnya gugur terlalu banyak bergumpal kan. Jadi kita gunakan sikat yang lebih daripada sikat biasa. Okey. Dan juga macam kita ada masalah kutu, jadi kita nak buang kutu kan. Jadi kita gunakan sikat khas untuk kutu. So semua tu tergolong di dalam kategori ketiga iaitu sikat untuk servis. Macam hantar kereta pergi servis pula Yes. Okay. So sikat servis yang saya ada macam yang ni macam cangkul sikit. Dia cangkul tapi depan dia okay, ada banyak jenis sikat yang untuk servis Contoh yang jenis cangkuk. Jenis cangkuk saya tak ada. Jenis cangkuk yang macam rupa kuku kucing pun ada. Ada 13 pin, ada 19 pin. Okay. Boleh tengok kat website demating tools biasa kita ataupun kita nak buat tangle punya bulu yang gumpal atau kusut kan. Jadi ada tools khas selain daripada yang macam cangkul ni ada jenis cangkul. Okay, kalau up lagi ni cangkul. Tapi saya jarang guna ni lah. Pada saya selagi boleh guna sikat-sikat yang biasa, saya akan gunakan sikat biasa lah. Kalau macam ni dah terlalu critical dia punya bulu dia, so dia kena cangkul punya, lepas tu baru dia cut, potong trim dia punya. Maksudnya yang untuk servis ni dia kalau boleh last resort lah. Kalau boleh pakai sikat yang bulu pendek atau bulu panjang. Kalau tu baru pakai yang tu. Yes, last ni. Okay, so yang tadi pun servis pun sikat kutu Okay, sikat kutu biasa jumpa yang kecil macam ni. Okay, so ni sikat kutu, nanti sikat dia insyaAllah melekatnya lah kan. Lepas tu tik tik kutu. Tik kutu. Okay. Bila kita guna ni, jenuh lah kalau kucing tu besar dan banyak kutu kan. Macam doktor cerita semalam, seekor kutu akan menetaskan 50 telur, betul kan? Sehari, seminggu dah berapa kan? Betul. Okay, so ini orang kata jenuh, penat nak sikat. Jadi saya pun membelilah satu jenis sikat kutu panjang sikit. Mak Giant terus kau. Giant terus. Okay, so beza yang ni. Yang ni senang sikit. So sikat insyaAllah lebih masa untuk menggunakan untuk kita buang kutu, sikat kutu tu lebih cepat lagi lah. Cuma tambahan saya lah sikit Puan, kalau boleh lah untuk sahabat-sahabat semua, kutu flea tu jangan di tek. Sebab benda tu dalam perut dia, just kongsi lah, just nak bagi tahu lah. Dalam perut tu ada parasite. So kadang-kadang ada telur cacing, tapeworm. Takut kita geram tertelan telur cacing tu, nanti kita pun ada telur cacing. So kalau yang bagusnya, kalau macam contohlah ada bekas yang berisi air ataupun yang campur dengan minyak sikit, kalau boleh lah, maksudnya basuh terus. Okay, ni ada satu soalan daripada Cik Muhammad Jeffrey Muhammad Ali untuk Puan Nuraini. Beliau bertanya, Cik Muhammad Jeffrey dia tanya, macam mana Puan jaga sikat agar sentiasa hygiene? Macam mana Puan maintain kebersihan sikat? Bagus kan? Kalau saya setiap kali grooming ke atau grooming kucing customer ke atau saya sendiri setiap hari lepas saya sikat satu bilik, satu kucing tu saya sikat. So saya akan ambil
pembasmi kuman lah. Okay, jenis ni saya guna Evertap. Bukan nak promote tapi Evertap ni kenapa saya pilih ni sebab let's buka. Sebab benda ni senang. Kita letak semua sikat tu dalam satu bekas. Okay. So kita gunakan Evertap ni bentuknya dalam pil saja. Jangan makan. Jangan makan. Jangan makan macam Panadol. Okay. Okay, jangan makan. So pil ni so letak 5 liter air. So pada yang macam saya kan, saya ambil satu bekas, saya letak semua sikat saya macam ni lah macam sikat-sikat yang tadi semua besi-besi semua tu. So saya masukkan benda ni and then saya masukkan air. So saya biarkan sekejap dalam 5 minit. And then saya ambil, saya keringkan semua sikat-sikat, termasuklah sikat-sikat yang macam ni ke, brush ni ke, kan dia basah kan. So saya akan keringkan, tu saja. Simple, senang. Kayaknya kalau ada parasite pun dia akan mati, kalau ada fungus pun dia akan mati, betul. Kalau Evertap ni berapa juta harga? Berapa juta? Berapa harga dia? Oh nanti PM saya akan bagikan person in charge yang jual ni. So saya takkan bagi harga dia. Okay, Okay. faham. So ini memang senang, especially untuk groomer ke, kalau kat klinik pun lagi senang. Macam kita nak sanitize semua tools kan. Kita campak, bukan campak kita letak satu tempat, satu bekas, isi air, letak pin ni. Kalau tuala, dia tuala puan rendam sekali ke ataupun macam mana? Macam saya, tuala ada 2 jenis. Okay, tuala walaupun guna pet towel macam kucing untuk medicated masalah kutu ke fungus ke yang kucing yang saya rawat tu, saya akan letak kat bekas berasingan. Dan kucing yang biasa saya mandi basic yang tak ada masalah tu, saya akan letak satu bekas yang berasingan. So saya akan treat benda yang sama, saya letak pil kat 2 bekas. So saya takkan campurkan. Color tuala tu pun berlainan. Macam tuala merah untuk untuk yang kuning, tuala untuk biasa. Macam tapi kat dua-dua hospital. tu saya akan sesuaikan. Kita kena jaga sebab kita risau customer komplain ke apa kan. Jadi better buat macam tu lah. Ada nak tanya tak apa-apa soalan? Ada apa-apa lagi nak kongsi ke nak buka soalan dulu puan? Ada nak tanya apa-apa ke? Ke Saya sikat tak boleh habis lagi? Ke sikat tak habis lagi? Okay, dah. Ada satu lagi. Tadi saya diceritakan tadi, bila kita gunakan 3 tools ni, ada satu lagi sikat yang boleh gunakan untuk short hair dan long hair. Okay. Betul. Walaupun tadi saya cakap kan. Betul-betul terlupa saya. So tadi saya cakap mahal apa kan. Jangan risau. Saya memang ada solution. Okay. So satu solution ialah saya gunakan satu sikat yang macam ni. Okay. Tak rapat macam macam kita sikat pun tak rapat sangat tapi depannya ada macam tirus. Okay. So dia macam ni. Handle macam ni. Oh hitam. Oh ingat pendek, sorry. Okay. Tak, banyak. Dia ada handle. Okay, kadang okay, ni pertama. Yang kedua macam ni juga. Sikat biasa sikat biasa. Oh, okay. Sikat Dia biasa. selang-seli pendek Okay, panjang, tapi pendek panjang. Dia punya sebelah ni sepanjang, ujung dia tirus. So, 2 sikat ni untuk bulu pendek dan juga bulu panjang. Wow. Solution. Terbaik. Cik Muhammad Jeffrey kata terbaik. Wah macam cerita boy pula. Oh maksudnya bila ada yang tu kita tak payah pening kepala lah. At least standby 2 sikat tu boleh pakai untuk dua-dua jenis bulu, betul? Ya, betul. Nak demo kucing ke? Ada tak Sikat kalau kucing? siapa nak tekan like, yes. We need. Kalau ada siapa tekan love, Puan Nuraini akan share demo. Ada tak yang nak tengok? Ni pakar grooming. Tengok dekat bahagian belakang dia penuh dengan hadiah-hadiah ni. Tak. Kalau Otai tengok ni mesti dia gelak sebab Otai punya rozet tinggi 5 kaki. Besar. Okay. Newbie. Tapi bagi Newbie saja. Newbie pun macam ni Kalau dah lama B tak tahulah macam mana. Ni ada Cik Muhammad Jeffrey, dia kata nak tengok sangat-sangat. Yes, dia kata.
Boleh buat demo tak just untuk Okey. ni? Saya ambil seekor kucing sekejap Boleh. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada yang komen. Bila anda komen, bagi love, heart. Puan Nuraini pun bersemangat. Saya rasa gembira sangat-sangat sebab Puan Nuraini sangat detail. Saya tak sangka pula beliau nak print. Puan Aida Cassandra, terbaik perkongsian. Okay. Yang ni nama siapa ni? Wah, okay. Kita ada budak comel ni. Handsome ke cantik ni? Nama siapa ni? Jadi nama dia Little Iman. Tapi nampak tak ke saya nak kena atas? Okay. Sini. Boleh kot try dulu. Tapi dia okey tak Kang terbang pula? Sini. Mungkin boleh tundukkan sedikit itulah. kamera ke bawah. Kamera tu tundukkan ke bawah sikit. Takut kalau atas meja nanti terbang pula. Sikit lagi. Okey. Yang lain okey tak? Boleh tak? Kalau anda nampak komen. Komen. Kucing ni warna putih so dia tak berapa nak nampak. Tak apa, jom. Okey, ada yang like tu. Okey, dah nampak. Okey, jom kita tengok demo live daripada Puan Nuraini. Okey, so sebelum sikat biasa saya akan gunakan spray lah. Spray yang saya guna yang ni lah. Setakat ni lah. Tapi ada jenis lagi spray. Ni beberapa brand lah kita panggil finishing spray. Ada beberapa brand yang guna. So macam saya akan semburkan dia. Jarak dalam 30 cm macam tu. 30 cm. Okey. Lebih kurang. Kenapa so dia kenapa kena jarak? Ada sebab ke macam mana? Kena jarak jauh 30 cm? Tak, macam kita nak hantar kucing ni ke, contoh kita nak hantar kucing ni ke meja judge. Tapi dalam masa sama kita last kacak. Okey, kita tak nak bulu dia basah sangat. Okey. Walaupun ni saya ni dia akan macam meruap dan kering tapi dia take time sikit lah. Macam kalau kat rumah boleh je nak direct je, boleh je. Macam saya akan letakkan sikat lah. Okey. So sikat ni macam kucing ni saya risau pula dia tak. Okey. So macam kucing ni saya akan sikat belah bawah juga Boleh ke? Takut dia ni sikit. Dia malu hari ni jadi model. Alah sayang. Okey. Okay, mula kita kena satu way Satu way kita teruskan ke bawah dulu. Ke bawah. Gitu juga dekat belah atas So bila one way kita dah betulkan dia punya dia punya one way. Belah atas, belah bawah pun kita one way. Okay, bila dia nak kembangkan dia, style dia macam ni. Wow, patutlah macam singa ke depan. Okay. Dah turun kan? Okay, kita dah turun, kita naikkan sikit. Okay. So dia nampak lebih kembang semangkuk. Lebih fluffy. Kembang semangkuk. Lebih semangkuk. Okay. So untuk ekor dia, okay. Dia nak marah. Okay, untuk ekor. Okay, one way juga. Cuma sikit je kita buat. Turunkan dia. Macam berlawanan arah sikit. Berlawanan arah. Kita goyangkan lah. Nak bagi nampak dia fluffy. Okay. Okay. So nampak dia lebih ni lebih fluffy. So macam tadi pun sama. Okay. So dia lebih nampak telinga lah kat bahagian leher. Betul. Lebih kembang. Betul. Yes. Nah, ikat tadi dia lebih sebenarnya. Dia lebih statik dia. Dia lebih apa orang kata statik dia mengembang. Kalau kita guna sikat biasa dia kurang naik. Macam tu. Okay. Okay, dah lawan. Boleh ke? Nampak.
Ada siapa nak komen? Saya rasa perkongsian daripada Puan Siti Nuraini tu hands on. Macam mana beliau sikat dengan cara yang betul. Tu dia. Uyo. Kembangnya ekor dia. Cantik. Wah. Okey. Itu je. Apa-apa pertanyaan ke? Ada siapa nak tanya tak? Ni kita bawa ni pakar grooming ni dari Rawang tadi Puan. Okey. Contoh kalau macam contoh Saya. kalau ada siapa nak contact Puan, macam mana? Ada Facebook ke ataupun IG ke? Ada tak yang untuk sesiapa contact Puan untuk dapatkan info ataupun nak hantar grooming dekat Puan dekat Rawang? Okey, untuk saya cat groomer dekat Little Ain Cat House, so boleh melayari Facebook saya Little Ain Cat House Little Ain. ataupun terus je ke page saya. Okay. Ya, Little Ain, Little Ain, AIN, Cat House, CATHOUSE, Cat House. So boleh visit je saya punya page, so kat situ semua ada harga lah dan beberapa video grooming yang saya buat kat kucing lah, kucing customer. Sebab saya suka pendekatan video tu customer boleh tengok live. Jatuh. Terbaik Cik Amaisha kata. Okay, dekat Okay. Tak masuk. Okay, baik. Masuk. Dekat Little Ain kita gunakan beberapa ni lah, beberapa shampoo yang kita khaskan lah. Macam saya akan gunakan All System dan Biogroom yang main lah. Kadang-kadang saya gunakan juga Zenith Line. Okay. 3 brand yang so far saya guna. Untuk degreaser saya gunakan Groomer's Goop, degreaser. Untuk mata pun saya guna Landingnya brand untuk bedak mata. Bedak mata. Makeup. Lipstick ada tak lipstick? Gurau-gurau. Tak ada. Tak ada. Okay. Ada apa-apa pertanyaan ke? Ada sesiapa? Kita ada 6 orang yang menonton. 6 orang menonton apa tu perkongsian Puan Nuraini dan juga nanti video ni kita akan upload di YouTube tapi kita akan maklumkan nanti sebab apa tu kena ada pakar jugalah sebab video ni kita tak boleh save lah. Akhirnya nanti kita punya team akan tolong upload. Okay, ada apa tak nak tanya ke ataupun nak nak minta Puan Nuraini kongsikan ke? Saya rasa hari ni perkongsian Puan Nuraini sangat detail sampai pun gambar sikat tu kenapa harga dia macam ni, ventilation, saya rasa sangat detail. Saya rasa macam wow sangat-sangat. Saya nak ucap terima kasih banyak-banyak. Saya rasa malam tadi kelang kabut juga nak pergi print lah semua tu. Ya, agak kabut sebab saya nak kumpulkan balik saya punya sikat. Lepas tu ada few sikat yang saya borrow saya pinjam juga daripada catering sebab ada sikat yang mahal lah. Okay. Tapi ingatlah ada bila mahal tu ada sebab. Ada sebab kenapa benda tu mahal. Tetapi macam yang last saya cakap tadi, long hair ke, short hair ke, detangling ke, demating ke, semua 3 kategori tu boleh dikombainkan dekat sikat yang last tadi saya tunjuk tadi lah. Sebagai salah satu alternatif selain daripada beli yang terlalu mahal ke terlalu murah pun tak boleh kan. So ada satu tools yang saya cakap tadi lah, yang sikat tadi tu, sikat serbaguna sebagai alternatif. Ya, sikat serbaguna. Puan Nuraini ada soalan. Cik Muhammad Jeffrey. Rajin Cik Muhammad Jeffrey bertanya. Okey, soalan beliau, pada pendapat Puan Ain, perlu ke newbie perlu ada anti-static comb ke hanya orang yang ke show sahaja boleh pakai? Tu dia punya soalan lah. Kalau saya tak perlu sangat. Okay. Tapi ingat. Kena ingat pada saya kena ingat. Okay, kena ingat pada saya fungsi sikat tu kena betul. Okay, tak kisahlah dia tak ada ke, tapi kalau benda tu perlu macam sebagai additional tools ke, kalau macam electrostatic tadi kan, sebagai additional pada ciri-ciri sikat tadi, benda tu perlu macam kita perlu ke show,
kita perlu, kita pakai. Okay, macam tadi muncung tirus, muncung bulat kat ujung. Okay, ada yang perlu, tak perlu. Okay, macam bulat kita beli pun tak guna kan, tak ada efek kan. Jadi baik kita beli muncung yang tirus. Macam tu juga dengan yang tadi ada statik ke tak statik ke, itu bergantung pada keperluan kucing, keperluan cik lah, keperluan owner cat parent. Okay, pada saya yang rumah, ada benda yang kita perlu beli sekali mahal tak apa, tapi boleh guna lama. Sekali mahal tak apa, tapi dengan pelbagai fungsi. So di kemudian hari saya tak payah nak beli, lepas beli yang tak ada statik, lepas tu nanti ada time nanti saya kena beli tambahan lagi, tambahan lagi. So benda yang sama. Bergantung jugalah kalau macam contoh newbie, dia ada beberapa ekor kucing dan dia betul-betul nak jaga, better beli yang berkualiti terus supaya nanti boleh pakai, tak payah nak beli sampai 2-3 biji. Betul Puan. Okay, ada lagi tirus, pada saya kalau newbie, pada saya anak-anak bila kita dah start untuk menjaga kucing, memelihara kucing dan menjadikan mereka sebagai ahli keluarga kita akan servekan yang terbaik untuk diorang lah. Bukan simple-simple sikat je lah tapi tak berkesan mana. Okay. Jangan sampai dia ada satu time kita akan cakap bulu dia gugur sebab kita dah bagi ubat kutu, kita dah mandikan dia, betul kita dah sikat hari-hari. Tapi sebenarnya sikat yang problem. Macam tu. Contoh jadi tak nak sebenarnya masalah sikat saja. Jadi sikat yang betul perlu. Perlu beli yang baik dan elok lah. Betul. Tadi yang macam Puan I explain tu, yang ada yang fur tu, yang rambut baru pun kena cabut habis rambut dia. Betul. Kita nak bulu tu lebat. Bulu tu lebat, lebih bulu baru lebih tumbuh. Jadi seeloknya kalau ikut logik, better kita beli yang tak ada pearl kan. Macam tu. Yang daripada kita beli yang pearl, kita sikat hari-hari rupanya gugur je. Habis gugur. So rugi kat situ. Okay. Jadi kita kena berfikirlah. Ada soalan lagi daripada mana yang berbahaya. Kita ada soalan daripada Puan Aida Cassandra untuk Puan Nuraini. Untuk fungus, Puan Ain gunakan shampoo jenis apa? Kalau macam contohlah pengalaman Puan, tadi kan Puan ada maklumkan ada shampoo fungus, ada yang biasa. Kalau yang fungus, Puan pakai shampoo apa? Saya pakai shampoo biasa je. Okay, saya pakai Dino saja. Medicated shampoo Dino. Oh, nampak ke? Okay. Dino. Yang ni dia ada something ke dalam tu? Dia ada dua. Satu untuk kutu, phleatics. Kutu, hama. Okay, satu lagi untuk medicated shampoo untuk fungus. Okay, ada satu lagi shampoo sulfur. Dino ni pun ada satu lagi shampoo, nama dia sulfur shampoo. Tapi for experience saya lah, pengalaman saya, medicated shampoo ni merangkumi masalah kulit kucing lah. Okay, yang ini masalah kutu-kutu, hama, lice, ticks macam tu. So saya guna ni tadi. Kalau sulfur dia bau busuk sikit kan? Kalau sulfur dia bau sikit. Dia bau kuat sikit. Pada saya medicated je dah cukup. Kalau fungus teruk sangat, kena pergi klinik cinta kasih, kita buat injection. Taklah. Kalau untuk fungus bukan injection lah, ada medication lah. Tak ada injection. Tak ada. Dia ada anti-fungal. Betul. Ni Muhammad Jeffrey lagi. Dia tanya lagi Puan sekejap ni mungkin last punya soalan. Apa pendapat Puan Ain berkenaan botol shampoo yang ada gambar anjing? Ada dua soalan, sorry. Apa pendapat Puan berkenaan botol shampoo yang ada gambar anjing? Apa yang Puan Ain boleh nasihatkan kepada cat parent, terutamanya yang Melayu yang takut nak gunakan untuk kucing mereka? Tu soalan daripada Cik Muhammad Jeffrey. Okay, kalau macam Ain Cassandra, soalan dia, pendapat Puan Ain lepas layan kat perlu tak kita mandikan? Tu dua soalan lah. Okay. So macam contoh saya guna ni kan ada gambar anjing menjelik lidah ni. Okay, jangan risau. Okay, jangan risau. Okay, semua produk-produk walaupun import pun Taiwan ke, from French ke apa ke.
Okay, kalau untuk anjing macam mana, kita suitable untuk handle by Muslims. Okay, so dah guna around the world, so yang ni dia ada bahan-bahan yang berkaitan yang dilarang di dalam Islam sampai kita tak boleh nak guna. Betul. Okay, so saya nak kongsi sikit tips gambar anjing. Okay, contoh ni contoh Biogroom dia ada dua, satu gambar anjing, satu gambar kucing. Saya tak bawa ada satu lagi. Okay, satu gambar anjing, satu gambar kucing. Okay, so apa beza gambar anjing dengan gambar kucing walaupun dia benda yang sama, tempo. Okay, so kepekatan untuk yang gambar anjing tu lebih pekat. Itu je beza dia. Berbanding kalau saya suka guna yang anjing sikit sebab dia lebih pekat. So saya boleh dilute di dalam air dalam kuantiti yang banyak lah. So saya jimat sikit guna ni. Kalau untuk groomer, Tapi jangan risau. kalau untuk groomer, kalau kita beli yang gambar anjing tu lagi jimat kan, betul? Yes, very jimat. Okay. Kalau perasan pun memang semua kebanyakan jenama memang ada gambar anjing kat depan dia. Itu untuk pets. Bukannya bermaksud kita tak boleh pegang liquid di dalamnya. Betul. Kita boleh pegang. Itu semua kegunaan untuk pets. So jangan risau, suitable for Muslim handling lah. Jangan risau. Sebab kebanyakan dekat luar negara, diorang tak kisah gambar kucing ke anjing ke, sebab diorang punya industri, sebab untuk printing semua tu memang diorang pakai off label anjing. Tapi mungkinlah sebab kita rasa macam was-was. Sebab saya pun dulu ada juga yang tu suplemen dari India. Dia kata tak ada ke gambar kucing. Dia kata dekat India tu kucing minum, anjing pun minum. Tapi sebab daripada kilang, dia orang nak jimat stiker tu yang dia buat macam tu. Tapi dekat kita pening lah nak explain dekat customer, betul. Okay, ni ada soalan daripada Puan. Yang dah ada lepas lion cut, nak perlu mandikan ke tak? Betul Puan. Kan? Okay. Kalau saya akan advisekan mandikan. Sebab apa? Sebab kembali kepada asal. Kenapa you lion cut kucing tu? Kenapa you cukur kucing tu? Mungkin sebab masalah fungus, masalah bulu gugur dan skin tak sihat ke kan? Bercapuk-capuk lah, kutu lah apa. That's why you buat lion cut. Dan kenapa kita dah lion cut, kita biarkan saja, tak ada treatment. So selain daripada lion cut, lepas daripada lion cut, kita buat treatment untuk kulit tu. Dan juga bulu yang tertinggal yang ada sebab lion cut kan macam ala lion kan. Kepala ada, kat ekor pun ada tinggal sikit kan. Kat kulit pun adalah bekas-bekas daripada masalah fungus tadi kan. Fungus ke kutu ke yang tadi kan. Jadi kita perlu mandikan sebagai rawatan susulan kepada lion cut tersebut. Jangan cakap lepas lion cut tak payah mandi lah. Habis kenapa you all lion cut? So kena tahu kenapa you all lion cut? Saja nak trend. Okay? Kalau you all buat secara nak trend saja-saja, so tak payah mandi tak apa. Tapi kalau you all buat lion cut tu disebabkan masalah kulit ke bulu dia, then harus disusuli dengan medicated bath, mandian medicated lah untuk merawat balik apa yang ada dekat kulit, bulu yang tertinggal. Wow, sangat detail explanation. Okay, Cik Muhammad Jeffrey, terbaik penjelasan Puan Ain sebab ramai orang Malay takut nak beli bila botol gambar anjing, betul. Itulah sebab sentimen kan, kita faham situasi tu. Okay, saya rasa sekarang dah pukul berapa? Dekat pukul 4 dah, hampir sejam. Tanpa sedar dah sejam. Puan Noraini berkongsi. Wow, tepuk tangan dekat Puan Noraini. Jom tepuk tangan. Terima kasih. So, terima kasih. Klinik Cinta Kaki. Okay, belum. Jangan keluar dulu. Okay. Okay. Oh, thank you Cikgu Muhammad Jeffrey. Oh, cikgu ke? Cikgu grooming Okay, sorry. Minta maaf tuan. Cikgu saya tu, cikgu saya. Okay, kadang-kadang cikgu dia faham. Dia tanya soalan sebab mungkin orang lain tak tahu nak tanya. Tu yang cikgu tolong tanya untuk yang lain mudah faham. Okay, good. Okay, Puan Noraini, macam mana orang kata kesimpulan daripada perkongsian hari ni, apa yang Puan dapat simpulkan kepada newbie dan juga cat lover di luar sana mengenai sikat kucing? Okay.
Tak kisahlah newbie ke, baru nak bela ke, kan? Bila kita nak menjaga kucing, kita perlu ada komitmen masa, komitmen kewangan pun ya. Okay? Jadi kewangan nak membeli sikat ya, tadi bab sikat ya. Jadi kewangan nak membeli sikat untuk menjaga kucing pun ya, termasuk dalam komitmen. Okay? So bila dah nak menjimatkannya, caranya ialah kena tahu kenapa kita perlu sikat, kenapa kita beli sikat tersebut dan sikat apa yang sesuai untuk kucing tu supaya di kemudian hari tak ada masalah ataupun tak ada masalah yang memaksa kita merepeat benda yang sama. Kita beli sikat lain pula, sikat lain. So kena study dulu. Apa-apa kena study dulu, plan dulu sebelum kita nak memberikan komitmen untuk menjaga seekor haiwan yang bernama kucing ataupun anjing. Macam itulah haiwan. Itu saja. Betul-betul. Sebab bila kita dah start nak bela tu bukan sekadar tu, kita mungkin banyak kucing ada tapi kucing tu hanya ada kita. So walaupun apa pun kita betul-betul kena jaga mereka. Okay, saya rasa ni banyak yang kata Puan Ada Cassandra, terima kasih Puan Ain, banyak perkongsian. Ni kembar Puan Siti Nohana dia kata terima kasih atas perkongsian. Saya rasa saya pun nak ucap terima kasih banyak-banyak pada Puan Nohani yang very well prepared. Saya tak sangka pula Puan sampai macam macam lecturer hari ni. Macam sebelum ni kan ada buat perkongsian tapi macam share-share, tapi yang ni siap ada susunan yang teratur, siap ada demo, siap ada print gambar tu. Saya rasa sangat berbesar hatilah. Saya nak ucap thank you very much pada Puan sebab berkongsi ilmu daripada hati. Saya rasa bila Puan kongsi ni, Puan tak ada selindung, tak ada niat apa tapi lebih nak share kepada cat lover semua supaya semua dapat jaga dengan yang cara jaga kucing yang betul. Saya rasa sangat bertuah lah. Saya rasa sangat bertuah sebab Puan Nohani setuju untuk sesi talk show hari ni. Terima kasih Kini. Terima kasih Kini, cerita kasih beri saya peluang walaupun sebenarnya saya tak tahu lah. Tapi saya memikirkan ilmu tu kan lebih baik kita share so orang pun nanti tak adalah nak susah nak buat apa kan. Betul-betul. So saya rasa saya perlu share apa yang saya tahu. Sebab saya pun sebenarnya walaupun saya vet tapi perkongsian Puan tu sangat detail. Macam saya pun ada juga buat grooming tapi tak sedetail Puan. So apa yang Puan buat ni sangat-sangat memberi impact pada saya juga. Saya nak ucapkan thank you very much sebab yang ni pun bila saya nak cerita dekat staff, kau tengok video ni senang. Sebab kita pun ada team yang untuk grooming kan. So saya rasa saya sangat gembira dan saya nak ucap juga terima kasih pada yang menonton. Mata tak turun-turun 5656 yang saksikan perkongsian ni yang sangat bermanfaat. Saya rasa sangat gembira lah sebagai cat lover Puan berkongsi dan juga share. Saya rasa benda ni bukan Puan suka-suka hati nak kongsi tapi Puan share sebab Puan nak bantu mereka. Saya rasa sangat gembira lah. So ucapan kedai kalau boleh Puan bagi tahu balik lagi sekali Facebook, IG, lokasi supaya nanti kepada yang tengok mungkin tak sempat tengok sekarang, dia akan tengok malam ni, boleh kongsikan sedikit Facebook untuk mereka cari Puan nanti. Boleh. Lagi sekali. Sekali lagi. Okey, lagi sekali saya nak share ni. Saya owner kepada Little Ain Cat House. Boleh melalui Facebook saya. IG saya tak ada. Facebook Little Ain Cat House ataupun boleh hubungi saya di talian 0193256442 untuk slot grooming. Setakat ni kita ada buat basic grooming saja sebab show tak ada. Okay, so kita buat basic grooming dan additional beberapa treatment lah. Dan kita menggunakan produk-produk yang memang show punya premium shampoo. Okay, tak susah untuk grooming tapi kena grooming yang betul. Jadi kena hantar kepada yang lebih mahir mengendalikan kucing anda. Jadi bolehlah hantar kepada saya. Yang beralamat di nombor 7 Jalan 6 Sot 37 Bandar Tasik Puteri. Kami beroperasi secara home base. Home base. Okay.
Okey, saya rasa setakat tu dulu perkongsian saya hari ni kepada Puan Raini, kepada semua yang menonton termasuk Puan Cassandra, Cik Muhammad Jeffrey dan semua tim sahabat-sahabat pencinta kucing. Jadi saya harap apa yang kita sama-sama kongsi ni adalah untuk sama-sama belajar dan juga saling bantu membantu. Semoga perkongsian ni bermanfaat. Jom nanti kita akan ada lagi talk show next week hari Rabu. Kita tengok siapa yang akan jadi mangsa nanti mangsa lah. Kita akan cuba cari yang berkaitan dengan kucing. Kalau Puan Noraini ada siapa-siapa kawan yang Puan Noraini nak suggest, just PM saya sebab saya rasa perkongsian ni sangat bermanfaat untuk semua cat lovers supaya masing-masing. Sebab kalau sekarang kita tekan Google banyak sangat informasi, tak tahu mana satu yang betul. Tapi bila kita bawa orang yang share pengalaman berdasarkan real punya pengalaman, itu lagi yang kata shortcut lah. Kata shortcut lagi senang daripada nak try salah beli sikat dah 100 biji lah boleh pakai satu je membazir. Tapi bila dah diberi nasihat rupanya pakai 2 sikat je. Kayaknya at least kita dapat bagi yang lain lah macam vaksin, kutu, cacing, makanan yang bagus. Kalau kita dapat menjimat, kayaknya kita jimat tempat yang betul dan juga faham yang mana yang betul dan juga bagi yang terbaik pada kucing kita. Okey, saya rasa sampai tu dulu. Sekejap saya nak buat selfie. Senyum sikit. Sekejap Sorry. Mana butang? Okey, senyum. Okey, sorry. Okey, saya rasa sampai di situ dulu. Nanti kita akan maklumkan, kita akan upload link video tapi bukan dalam masa yang terdekat, mungkin 2-3 hari sebab ambil masa. Tapi saya rasa gembira sangat-sangat atas perkongsian hari ini. Semoga kita doakan Puan Noraini dilimpahkan rezeki dan juga diberi keberkatan sebab berkongsi ilmu yang mahal ni dengan kita supaya nanti kita lebih faham dan juga lebih mudah untuk jaga kucing yang betul. Saya rasa sampai di situ dulu perkongsian kita hari ini. Saya akhiri, tak ada pantun, tak pandai-pantun. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi. Okay.